وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syatibi rahimahullah, yang merupakan satu tokoh besar dalam bidang ilmu qiraat, menyebut di dalam muqaddimah ataupun di awal kitab Matan Syatibi, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Ahlul Quran. Al-Imam Syatibi yang nama sebenarnya Al-Qasim bin Firruh bin Ahmad bin Khalaf bin Abu Qasim Muhammad Al-Syatibi Ar-Ru'aini Al-Andalusi Ad-Darir rahimahullah, lahir pada tahun 538 Hijri dan meninggal dunia pada tahun 590 Hijri ketika berusia 52 tahun, yang merupakan rujukan yang terbesar di antaranya dalam bidang ilmu al-qiraat. Beliau di awal muqaddimah kitabnya Hirzul Amani menceritakan kepada kita dalam bentuk bait-bait syair, menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran, kelebihan-kelebihan Ahlul Quran, orang yang bersama-sama dengan Al-Quran. Di antaranya kita ambil beberapa bait matan yang Imam Syatibi sebut. Kata dia, wa ba'du fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ada mutahabbila. Selepas itu, kata Imam Syatibi, selepas daripada alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, bismillah, selawat kepada Nabi, maka kata Imam Syatibi, ketahuilah bahawa tali yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah kitabnya, yakni Al-Quranul Karim. Tali yang menghubungkan di antara kita sebagai hamba dengan pencipta kita, yakni Allah, iaitulah kitab suci Al-Quranul Karim. Maka kata Imam Syatibi, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap Al-Quran, bersungguh-sungguhlah kamu terhadap Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran ini terdapat keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang tipu muslihat musuh-musuh kamu. Sama ada musuh yang kamu nampak ataupun yang kamu tak nampak. Apabila kamu berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Quran, maka kamu menjadi orang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syatibi hurai kepada kita, dia habaq kat kita yang menghubungkan kita dengan Allah ni Quran. Selain daripada salat dan sebagainya,
tali hubungan kita. Di dalam Al-Quran Allah sebut kepada kita, cerita kepada kita tentang siapa kita, daripada mana kita, apa matlamat kita, di mana kita, ke mana kita, apa kesudahan kita. Segala-galanya Allah cerita dalam Quran. Maka kata Imam Syatibi, pegang teguh dengan Quran ni. Belajar, bagi boleh baca, faham, tadabbur isi kandungannya, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Maka bila kamu berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadikan Quran ini panduan dalam kehidupan kamu, kamu sesungguhnya telah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa dia sebut tali? Pasal hak ni hak menyelamatkan kita. Macam mana orang jatuh dalam lubang, kita nak selamatkan dia, kita tauk tali. Bila dia pegang tali, kita heret naik. Orang lemah dalam air, kita tauk tali. Bila dia pegang tali, kita heret dia naik ke darat. Selamat dia daripada lemas dan sebagainya. Demikianlah keadaannya. Yang nak menyelamatkan kita ni apa dia? Tali Allah. Apa dia tali Allah? Yakni Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, bila kita abaikan, kita tak peduli kepada Quran, makna kita tak peduli kepada tali Allah, mudah sesat jalan atas dunia tadi ni. Itu yang pertama kata Imam Syatibi, sebagaimana disebutkan kepada kita. Ini beberapa bait yang Imam Syatibi sebut kepada kita. Kemudian kata Imam Syatibi, wa akhliq bihi id laisa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi 'alal jiddi muqbilah. Yang bermaksud, berakhlaklah dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk, kerana ianya adalah sebuah kitab yang benar sepanjang zaman, serta mempunyai kedudukan yang tinggi. Siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan dengan melaksanakan segala tuntutannya, maka sesungguhnya dia berada di atas landasan yang benar. Kata Imam Syatibi rahimahullah, belajar Al-Quran ni sama ada belajar baca, belajar faham, adalah amat perlu kepada kesungguhan dan kecekalan. Mengaji Quran ni kena sabar tuan-tuan. Kita daripada kecil sampai ketua duk mengaji lagi Quran ni. Mengaji Quran pula kena sabar. Nak cepat boleh, kalau tok guru tu cengeng sikit. Salah sekali dia tegur, salah kali kedua dia marah, salah kali ketiga dia jokah kita. Mau sabarlah. Tapi kalau kita tak sabar duduk dengan dia, pakai tak boleh apa. Hak guru, hak jenis cengeng ni sikit kita cepat boleh. Pasal apa? Pasal kita beringat lebih. Kadang-kadang dia tegur sekali, kita buat tak heran. Kali kedua salah lagi benda yang sama, dia marah sikit. Mai kali ketiga tempat yang sama, hukum yang sama, salah lagi, dia jokah kita. Bila duk marah lagu tu, mai hak kali-kali berikutnya kita beringat lebih sikit lah. Tapi kalau mengaji Quran ni tok guru dia lembut sangat pun jadi lambat boleh juga. Kena bersungguh. Sebab Quran ni dia tak macam mengaji benda lain. Tuan-tuan mengaji kuliah-kuliah lain, saya mengajak pernah, tuan-tuan dengar cukup dah. Tak faham tanya sikit sebanyak lagu tu lah. Tapi Quran ni tak. Nak kena dengar guru baca, lepas guru baca nak kena murid seorang-seorang baca. Tiap-tiap orang baca. Bila tiap-tiap orang baca, hak itulah yang akan membetulkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau setakat dengar guru baca, kita tak baca, tak jadi apa. Paling-paling tak ada pun kalau tok guru tak baca, kita baca. Sebab kita orang yang nak dibetulkan bacaan tadi ni. Sebab tu Quran tak boleh ambil melainkan melalui proses talaqi musyafahah. Baca daripada mulut ke mulut. Kitab dia hanya hurai kepada kita, tang ni panjang, tang ni pendek, tang ni dengung, tang ni izhar, tang ni idgham, tang ni ikhfa. Tapi nak buat ikhfa, idgham, izhar, panjang, pendek, 4-5 harakat tu lagu mana? Secara teori dia tak boleh habaq.
tapi mesti melalui proses praktikalnya, melalui baca. Maka daripada baca itulah kita tengok tok guru kita panjang 4 harakat, oh terani, 6 harakat, oh terani, oh tebal lagu ni, oh nipih lagu ni, oh dengung lagu ni, oh izhar lagu ni. Bila berlaku proses ni baru kita boleh. Sebab tu kata Imam Syatibi, berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini sebuah kitab yang benar sepanjang zaman. Dan mengaji Al-Quran ini perlu kepada kesungguhan dan kecekalan. Anak-anak kita pun lagu itulah tuan-tuan ni. Kena susah payah pergi hantar mengaji. Pagi hantar mengaji sekolah rendah. Balik petang hantar lagi mengaji kelas fardu ain. Malam hantar lagi mengaji dengan tok guru Quran. Hak malam tu hak penting tu. Sebab malam tu tak mengaji benda lain melainkan Quran saja. Maghrib Isyak kita dulu kecil-kecil, Maghrib Isyak ni tak ada mengaji lain lah melainkan Quran. Kalau boleh duk istiqamah hak tu Maghrib Isyak tiap-tiap hari anak kita dengan Quran, insya-Allah dia boleh. Tapi kalau kita tak boleh peruntuk masa, korbankan tenaga untuk anak-anak kita di antara Maghrib dengan Isyak, anak-anak kita mari umur belah, mari umur 20, mari umur 30 dia tak boleh baca Quran. Kita boleh nilai diri kita sendiri, tengok lagu mana. Hak boleh dia tahu. Sebab apa? Sebab kecil-kecil dulu mak dia pelekoh dia. Hak tak boleh dia tahu. Pasal apa? Pasal kecil-kecil dulu mak pak dia biak dia. Nak mengaji pun ikut hang lah, tak mau mengaji pun ikut hang lah. Tak mau mengaji lagi senang, aku tak gaduh duk pergi hantar, duk pergi susah payah, hujan dan sebagainya. Kesan dia, kita tak boleh baca Quran. Lepas tu perlu tempoh masa. Rugi tuan-tuan. Pasal apa rugi? Dengar Imam Syatibi kata apa? Kata Imam Syatibi, wa qari'uhul mardiyyu farra wa qari'uhul mardiyyu qarra mithaluhu kalutruji halaihi murihan wa mukila. Pembaca-pembaca Al-Quran yang baik, yang elok bacaannya serta mengamalkan perintahnya adalah umpama buah utrujah. Utrujah ni apa? Sejenis buah lemon. Kalau kita panggil lemon ni, dia panggil citrus, buah limau. Bukan limau lah, tapi lemon. Saintifik dia nama limau, limau citrus atau citrus medica, buah lemon. Orang yang baca Quran, orang yang baik bacaannya, beramal dengan Quran, dia ni Nabi sifatkan seumpama buah lemon. Pasal apa Nabi sebut limau lemon, utrujah? Sebab bau dia wangi, rasanya pula sedap. Kan? Buat ayak lemon, kan? Teh lemon, ayak lemon sendiri rasa pun sedap. Perah dalam makanan. Kalau orang-orang Arab dengan lemon ni memang tak tinggal tuan-tuan. Kan? Saya ingat di Arab ada sayur. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah pun ada sayur gergir. Orang Arab cukup suka. Dia tak boleh makan saja. Kalau makan saja dia pahit, tapi bila perah lemon atas tu makan, Masya Allah, sedap. Perak makan lagu tu je. Rasa sedap, bau pun sedap. Basuh kereta lemon, basuh baju lemon, masuk bilik ayak sat lagi, mandi lemon, beruh gigi lemon, basuh pinggan lemon. Pasal apa? Pasal sedap bau. Kan? Jenis buah limau, jenis sedap bau. Limau kasuri buat tom yam, tak ada limau, walaupun bukan lemon, tapi jenis limau. Tak jadi. Nak kena perah asam limau dan sebagainya. Maka Nabi umpamakan orang mukmin yang rajin, yang membaca Quran dan beramal dengan Quran ni seumpama buah ni, yang baik dalamnya, baik pula luarnya, sedap baunya, sedap pula rasanya. Dan Nabi kata orang mukmin hak tak baca Quran macam buah tamar, kurma. Pasal apa? Buah kurma ni kita makan sedap tapi bau tak ada. Mana ada kita beli basuh baju perisa bau kurma, tak ada. Kan? Tak ada, sebab kurma tak ada bau. Belilah kurma hak ajwa hak sekilo tengah 200 sekalipun, cuba cium bau, tak ada bau.
Tapi rasa, Masya Allah, mana dia kurang dari satu sudut. Orang beriman kalau dia tak baca Quran, satu sudut dia kurang. Cantik dalam tapi luarannya, maknanya tidak berbau seperti mana buah tamar. Cantiknya analogi yang Nabi bawa kepada kita. Maka kata Imam Syatibi, dia pun ambil daripada hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari, dia kata apa? Orang hak baca Quran, elok bacaannya, beramal dengan Quran, seperti buah limau sitrus inilah. Sedap baunya, sedap pula rasanya. Kita nak duk tang tu, biar hidup kita ni luar dalamnya cantik. Maka jangan tinggal Quran dalam kehidupan kita. Kemudian kata Imam Syatibi, di dalam di antara matanya, wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghana'an wahiban mutafaddila. Yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran adalah pemberi syafaat yang sangat teguh. Quran ni sumber syafaat, sumber kita mendapat pertolongan yang sangat teguh, sangat kukuh. Sehingga kan kekuatan syafaat yang dimiliki oleh Quran ini jauh lebih kaya dan lebih banyak daripada pemberi syafaat lain, yakni berupa keberkatan yang tidak ternilai harganya dan kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat. Quran hak kita baca ni, dia beri syafaat ke kita. Dia tolong kita. Dia tak tinggal kita. Dia akan merayu depan Allah, mana'tuhun nauma bil-laili. Aku menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Dia tak cukup rehat, dia tak cukup tidur. Orang lain boleh pergi main, dia tak boleh pergi main. Pasal apa? Pasal aku, kata Quran. Lebih-lebih lagi anak-anak kita hadut mengapai Quran, tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang. Tak bebas macam budak-budak lain. Makan minum kena jaga, masa tidur pun tak cukup macam mereka. Kenapa? Ngapai Quran, ngulang Quran, baca Quran. Kalaulah seandainya kita sibuk dengan sebab Quran sampai tak dan nak buat benda lain, maka Quran kata depan Allah, ya Allah, akulah yang menjadi sebab dia tak dan tidur, tak cukup tidur, tak dan makan dan sebagainya. Fasyaffi'ni fi, tolong beri syafaat. Tolong beri izin, aku nak beri syafaat, aku nak tolong dia pada hari ini. Ini sahabat kita yang dia takkan tinggalkan kita di akhirat nanti. Masuk kubur dia cari kita. Kalau dunia kita berkawan dengan dia, kita baca dia, kita pegang dia, kita hafal dia, kita mengaji dia. Tapi kalau dunia kita buat tak peduli ke dia, tak ada berasa nak pergi mengaji Quran, tak ada berasa nak mengajar Quran, tak ada berasa nak mengaji Quran, tak ada berasa nak mengapai, tak peduli kepada Quran. Macam mana akhirat kubur ni nak cari kita? Dunia kita tak pernah peduli ke dia. Hak nak cari kita ni siapa dia? Quran yang kita baca ketika hidup kita di dunia. Sebab tu Allah beri kepada kita sebaik-baik teman, sebaik-baik pemberi syafaat, supaya ia menjadi pertolongan kita di akhirat nanti. Nabi SAW pun beri peringatan yang banyak kepada kita. Kemudian kata Imam Syatibi, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baik teman dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. La yumallu hadithuhu, yang tidak pernah membuat pembacanya menjadi jemu atau orang yang mendengarnya. Baca Quran ni berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu kali pun kita takkan ada perasaan jemu. Fatihah yang kita duk baca dalam solat, berapa ribu kali dah kita baca. Sehari dah 17 kali hak wajib, kurang-kurangnya, bahkan lebih daripada tu. Darat dengan umur kita daripada sejak daripada kita kecil sampai lah, berapa ribu, berapa puluh ribu kali dah kita baca, tapi tak ada berasa jemu. Tu imam baca berkadang-kadang ulang surah tu lah pun kita tak berasa jemu. Ini di antara mukjizat kelebihan Quran. Wa tardaduhu, kata ulama, kata Imam Syatibi, bila kita ulang baca Quran,
Habis baca akan menambah keelokan pada bacaan dan pada peribadi kita. Bacaan kita pun semakin lendik, semakin fasih, peribadi kita pun semakin baik apabila kita tak tinggal baca Quran. Sebab tu jangan bila dah habis khatam tinggal dak. Ni kadang-kadang kita pulun masa Ramadan, habis Ramadan khatam tutup, tunggu Ramadan tahun depan pula. Tak betul lah. Hak Ramadan tu kita lipat kali gandakan lagi. Hak bulan-bulan biasa ni pun kita baca tak berhenti. Habis khatam patah balik, habis khatam patah balik, habis khatam patah balik sampai bila? Sampai mati. Ada ulang-ulang itulah yang akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Jangan tinggal. Bagi ada masa kita dengan Quran. Pilih lepas subuh ke, waktu duha ke, lebih lagi bila dah pencen ni masa banyak. Kadang-kadang duk menyembang muhung, kadang 2-3 jam. Baik kita gantikan masa tadi ni untuk Quran. Pasal apa? Persiapan sebagai teman kita bila kita mati. Dialah akan cari kita di kubur dan di akhirat nanti. Maka kata Imam Syatibi lagi, dia sebut kepada kita, wa haitsul fata yarta'u fi zulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Andai kata seorang pembaca atau penghafaz Al-Quran merasa bimbang atau merasa takut dengan kegelapan kuburnya, maka Al-Quran akan menemaninya dengan wajah yang tersenyum, lagi menyenangkan untuknya. Kalaulah kita berasa takut dalam kubur bila mati, kegelapan kubur, kesempitan kubur, jangan takut. Orang-orang Quran, hak baca Quran, hak rajin hafal Quran, hak rajin baca Quran, hak mengajak Quran, Quran tadi akan setia menemaninya di dalam kubur dengan wajah tersenyum, lagi menyenangkan tuannya. Anak kita sayang tera mana pun kat kita, dia tak jaga tunggu kubur kita. Bini kita, suami kita sayang tera mana pun kat kita, dia tak tunggu, dia tak jaga kubur kita. Kalau dia jaga pun mungkin kadang-kadang ada 2-3 hari orang tertua kita duk jaga kubur. 2-3 hari, minggu tu ya. Larat nak duduk lama-lama. Tapi yang kata Quran ni sebaik-baik teman, dia jaga kita dengan muka wajah yang tersenyum, setia duduk dengan kita dalam kubur. Kalau masa di dunia kita persiapkan dia untuk akhirat. Maknanya kita dah buat dah persiapan kita di dunia ni. Rajin baca Quran, menghafal Quran, mengajak Quran kalau boleh, dah ada ilmu kelebihan. Inilah bekal kita. Tapi kalau dunia kita tak peduli ke dia, mana dia nak cari kita di akhirat. Lepas tu masa ada kesempatan ni tuan-tuan, sedakkan diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita supaya dekat dengan Quran ni. Rajin, suburkan, hidupkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Nabi sebut rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, malaikat tengok rumah kita bercahaya macam mana kita tengok langit nampak bintang. Gelap langit, tiba-tiba ada bintang. Kerlipan bintang tu kita mampu nampak walaupun jauh daripada kita. Demikianlah rumah yang penduduk rumah tadi duk baca Quran, malaikat tengok rumah tadi bercahaya. Rumah orang lain semua gelap pasal tak baca Quran, tapi rumah dia dilihat kelihatan bercahaya oleh para malaikat. Pasal apa? Pasal Quran yang dibacakan dalam rumah tadi. Daripada situlah marinya ketenangan, keamanan, keberkatan, rahmat daripada Allah, daripada Quran tadi. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka jelaslah kepada kita, tidak syak lagi bahawasanya golongan orang yang dekat dengan Quran ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah dan dijanjikan dengan ganjaran yang amat besar oleh Allah di akhirat nanti. Dunia pun Allah bagi, akhirat lebih-lebih lagi. Marilah kita sama-sama usaha peringatan untuk tuan-tuan, lebih-lebih lagi untuk diri saya ni, kita pakat-pakat usahalah
bagi kita ni tiap-tiap hari tak tinggal baca Quran, mengaji Quran, faham Quran dan amal Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.